Di putaran ini beliau seorang yang amat diminati. Kepulangan yang berharga di kaca televisyen. Dia banyak mendidik dan banyak memberi kesedaran kepada kita lah. Penyampaian yang disampaikan sangat berkesan. Setiap orang yang dengarnya akan cuba untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Tsunami terbaru dunia dakwah. Di dalam sebuah hadis an Salim an abihi radhiyallahu anhuma qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila Bani Jazimah fada'ahum ila al-Islam falam yuhsinu an yaqulu aslamna faja'alu yaqulun saba'na فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة فقلت لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid marratain atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, Salim ini adalah anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya Salim ini cucu Sayyidina Umar. Bapa dia Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata Salim cucu Sayyidina Umar ni, dia kata ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila Bani Jazimah. Dia kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kirim Khalid bin Al-Walid untuk pergi kepada satu puak, yang puak itu nama dia Bani Jazimah. Tuan, Khalid bin Al-Walid, dia sahabat Nabi, keturunan Quraisy, makna keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pakar di dalam merencana ataupun menyusun strategi dan taktikal peperangan. Dia sebut Khalid Al-Walid, kira orang nampak dia dengan perang. Dia menang dalam lebih daripada 100 peperangan. Dia bukan pergi masuk 100 peperangan dah. Dia memimpin peperangan dan dia menang lebih daripada 100 kali perang. Bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah, orang kaya dan orang yang sangat influence di dalam masyarakat Makkah, sangat berpengaruh. Kiswah Kaabah, kelambu Kaabah hari ini dibuat daripada pure silk, sutra asli, sutra halus. Dia pengguna lebih kurang 670 kilogram sutra, dengan material dia, dengan barang dia, dengan gaji orang-orang yang nak buat kerja tu, nak tenun kelambu Kaabah tu. Saudi belanjakan 20 juta rial. Zaman tu bapa kepada Khalid Al-Walid, kiswah Kaabah dia punya bahagian. Every 2 years, tiap-tiap 2 tahun
dia akan sponsor kiswah baru, kelambu baru. Khalid Al-Walid ini anak dia ni, anak orang kaya Mekah ni, anak Al-Walid bin Al-Mughirah. Setelah memimpin lebih daripada 100 kali perang dan menang, dia mencari syahid di dalam perjuangan dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan syahid kepada dia. Dia akhirnya mati terlantak sakit di atas katil di rumah dia. Tuan, yang kata syahid ni bukan senang nak dapat. Ada orang Allah nak bagi first time turun perang dapat syahid. Khalid Al-Walid turun perang 100 kali lebih, 100 kali menang, tidak dianugerahkan syahid kepada dia. Akhirnya Khalid Al-Walid mati sakit di atas katil rumah dia ketika umur 60 tahun. Setiap inci badan dia penuh dengan parut akibat daripada cedera dalam perang. Sepintas lalu cerita tentang Khalid Al-Walid. Apa ni hadis yang kita nak baca ni? Kata Salim, cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Nabi SAW sudah hantar Khalid Al-Walid untuk pergi jumpa Bani Jazimah, pergi jumpa suku kaum ini, nak ajak mereka masuk Islam. Bila dia sampai di sana, fada'ahum ilal Islam, dia seru satu kampung tu, semua Bani Jazimah yang ada di situ, dia kata aslimu, masuk Islam semua, dia kata. Falam yuhsinu an yaqulu aslamna. Masalah mereka ni, lidah mereka tak boleh nak sebut perkataan aslamna, tak boleh nak sebut. Lidah keras. Macam kita lah tuan-tuan. Untuk pergi sembang dengan sahabat-sahabat Bangladesh kita. Kita kata-kata, you hari Ahad pun kerja kah? Dia jawab tuan-tuan, tarasyuti. Tarasyuti. Pasal apa dia kata tarasyuti? Pasal lidah dia. Lidah dia tak boleh sebut ca. Dia tak boleh sebut cuti. Oh, kita kata tarasyuti kah? Tarasyuti. Syuti juga. Lidah keras. Bila Khalid Al-Walid sampai di tempat Bani Jazimah, Khalid Al-Walid suruh mereka kata aslamna, kami Islam. Mereka tak boleh nak sebut aslamna. Satu riwayat kata macam tu. Satu riwayat kata mereka sebut perkataan lain. Mereka sebut sabakna. Sad ba ali amzah. Sabak, orang Arab ni kalau kawan dia murtad, dia kata anta sabi, dia kata anta sabi, dia kata hang murtad. Murtad tu maksudnya apa? Tinggal agama asal. Tak mesti keluar daripada Islam dah. Dia keluar daripada agama sembah berhala dia pun, dia kata anta sabi. Sabi tu membawa maksud tinggal agama asal. Bila Khalid Al-Walid kata dekat Bani Jazimah ni, dia kata aslamna, dia kata sabakna. Mungkin maksud mereka sabakna ni, maksud dia kami murtad daripada agama kapiak mereka ni, nak pergi ke Islam. Tapi Khalid Al-Walid sudah salah faham. Bila dia suruh mereka kata aslamna, dia kata sabakna. Dia sebut sabakna, dia main sebab. Khalid Al-Walid ni sudah hangat. Faja'ala Khalid yaqtulu minhum. Dia kata hampa, aku suruh kata aslamna, hampa duk kata sabakna, dia bunuh sebahagian mereka. Wa ya'sir, dan sebahagian lagi dijadikan asirah, dijadikan tawanan. Wa dafa'a ila kulli rajul minna asirah. Hak mana yang belum kena bunuh tu, dia bahagikan dekat tentera-tentera dia yang pergi perang. Hang ambil seorang, hang ambil seorang, hang ambil seorang, jadikan tawanan. Hatta idza kana yawm amara Khalid an yaqtula kullu rajul minna asirah. Dia pesan, dia kata esok ni hak aku bagi ke hangpa seorang satu ni, esok bunuh depa ni. Faqultu,
Kata Salim, cucu Sayyidina Umar. Dia tentera. Khalid Al-Walid, pimpinan tentera, bos. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucu Sayyidina Umar ni, bila dia diarahkan oleh Khalid Al-Walid suruh bunuh orang tawanan dia, dia protes Khalid Al-Walid. Dia kata, wallahi la aqtulu asiri. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan bunuh orang tawanan aku. Wallahi la aqtulu asiri. Tawanan aku tidak akan bunuh. Wala yaqtul rajulun min ashabi asira. Dia kata, dan kawan-kawan aku, dia ada kawan dia, dan kawan-kawan aku pun sama, kita tidak akan bunuh orang tawanan kita. Berani. Pasal dia berani, tuan-tuan? Pasal cucu Sayyidina Umar. Kata dia, hatta qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan bunuh orang tawanan aku, kawan-kawan aku tidak akan bunuh orang tawanan mereka, sampailah kami pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak refer, kami nak rujuk kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarnahu. Bila sampai di Madinah, jumpa Nabi, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar report macam ni daripada Salim, cucu Sayyidina Umar, Nabi angkat tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Dia ulang 2 kali. Nabi sambil angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, aku berlepas diri, aku lepas tangan daripada apa yang dibuat oleh Khalid Al-Walid. Aku tak suruh dia buat macam ni. 2 kali Nabi SAW ulang benda tu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Lagi satu kejadian daripada Abdul Rahman bin Abdin. Dia kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada bagi tahu. Satu hari Sayyidina Umar sudah dengar satu sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar, dia dengar ni, Hisham ni baca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar dengar. Tapi dia kata, ala ghairi ma aqra'uha. Tapi cara Hisham ni baca tak sama macam aku baca. Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar belajar Quran dengan Nabi. Nabi baca ayat tu, ayat surah Al-Furqan tu, baca, dan Sayyidina Umar dengar dan dia hafal. Tiba-tiba dia dengar, dia ni yang kata Hisham bin Hakim ni baca surah Al-Furqan, ayat yang sama tapi baca lagu lain. Tak sama macam yang Nabi pernah baca kat dia. Fakittu an a'jala alaih. Sayyidina Umar kata, aku naik angin. Summa amhaltuhu hatta sarafa. Dia kata, aku pun duk ingat, malas nak cari gaduh dengan Hisham bin Hakim ni, biar pergi kat dia, dia kata. Summa labbabtuhu biridaih. Kawan ni pun elok, kawan ni nak pergi, dia ingat tak boleh jadi. Dia pergi cekak kain ridak. Kain ridak tu, tuan-tuan, ni yang sahabat-sahabat kita duk bubuh hati bau ni. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pegang, aku rentap dia, aku heret pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra' surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Dia kata, ya Rasulullah, saya dengar dia ni baca surah Al-Furqan, baca tak serupa macam yang tuan baca kat saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Arsilhu. Nabi kata, apa pun hang lepas kain tu dulu. Dia duk cekak kawan ni tak mau lepas. Nabi dia bukan suka orang pergi duk buat perongoi. Nabi tak suka. Nabi ni orang yang tertib. Nabi kata arsilhu. Nabi kata hang lepas dulu, jangan duk cekak dia macam tu. Kemudian Nabi kata dekat Hisham bin Hakim ni, Nabi kata iqra. Cuba hang baca tengok surah Al-Furqan yang Umar kata hang baca tak betul tu. Cuba baca tengok. Faqara al-qira'ata allati sami'tu. Dia ni pun pekuk telinga baca. Umar duduk ada tepi, dia dengar, betul. Macam ni lah kawan tu baca tadi yang dia kata tak betul. Dia dengar, okey. Nabi pun dengar. Habis Hisham baca,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakaza unzilat. Bila habis dia baca, Nabi kita macam itulah ayat diturunkan. Sudah. Yang dia dah pergi cekak kawan ni, mujuk dia tak rimbuk, dia bawa mai depan Nabi, dia nak kata dia ni salah, suruh Nabi dengar. Tiba-tiba Nabi kata, hakaza unzilat. Nabi kata memang surah ni diturun macam tu. Macam dia ni baca. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li. Kemudian Nabi tengok Sayyidina Umar, dia duk nampak kecil besar. Muka nak main macam sang kedut. Nabi kata dekat dia, iqra. Ang pula baca. Nabi kata kat dia, fa qara'tu. Sayyidina Umar dia pun pekuk telinga, dia pun baca juga. Baca macam Nabi ajak dia. Ni kaki berani ni. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakaza unzilan. Nabi kata, ya, macam ni pun Quran diturunkan juga. Oh. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Nabi kata Quran diturunkan bukan satu saja wajah bacaan, bukan satu bentuk bacaan sahaja. Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Faqra ma tayassara minhu. Nabi kata baca yang hak mana satu hampa rasa senang. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kesimpulan yang kita nak beritahu ni apa tuan-tuan? Orang Melayu kata apa? Mana ada bumi tak ditimpa hujan. Mana ada satu manusia tak pernah silap. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Atau kama qala, hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Nabi kata setiap manusia, kullu bani Adam, setiap nama kata manusia ni khata', ada buat silap. Hang jadi Syekh Al-Azhar pun ada buat silap, hang jadi mufti negeri pun ada buat silap, hang jadi tuan guru dalam masyarakat pun ada buat silap, hang jadi ustaz pun ada buat silap, siapa pun ada buat silap. Pasal apa? Pasal manusia. Manusia tak boleh lepas daripada ada silap. Wa khairul khatta'in, Nabi kata, tapi hak paling baik di kalangan hak duk buat silap ni, Nabi kata at-tawwabun. Orang yang bila dia buat silap, dia mengaku salah, dia menyesal dan dia betulkan kesalahannya. So kesimpulan yang pertama apa dia? Nama kata manusia semua biasa buat silap. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh besar, kalau ustaz kampung macam saya ni, ustaz cabuk macam saya ni, silap ni tak payah, tiap-tiap kali kuliah ada saja silap. Bila balik ada masa lapang balik, pasang balik ni yang Zoom kuliah, yang PMT duk rakam ni, kita pun dengar balik hak kita cakap ni, dengar balik, ada tangkap satu dua juga. Kadang-kadang dia terleceh. Sama ada kesilapan itu, kesilapan sebut baris Quran ke, kadang-kadang tersilap baris hadis Nabi ke, kadang-kadang kesilapan itu tersasul sebut nama ke. Kita nak sebut Zaid bin Harithah, kita pergi sebut Zaid bin Sabit. Kadang-kadang bila bercakap ni tuan-tuan, kadang-kadang siapa pun kena. Bila bercakap ni, kadang bila bercakap nak sebut Zaid bin Harithah, pergi sebut Zaid bin Sabit. Bila kita balik, tengok balik, Allah, pergi sebut Zaid bin Sabit pula. Kesilapan itu tak jadi dosa apa pun, tapi galat lah. Pasal apa? Pasal di luar sana ada orang yang duk tengok, yang dia bukan tengok, bukan nak ambil ilmu, dia nak cari salah kita. Cantik. Tapi tu bila dia pula pergi bercakap tang mana ke apa ke, dia sebut nama kita, dia condemn kita. Kerana satu kesilapan yang tak menyebabkan apa-apa pun, tapi kerana tergelincang lidah. Dia hantam, tapi satu hari dia pun akan buat silap juga. Pasal apa? Pasal dia pun manusia. Jadi hak kita nak beritahu ni apa? Siapa pun nama kata manusia boleh tersilap. Nabi duk ada berapa belah orang isteri.
Kadang-kadang dalam nak bawa cerita, nak bagi tahu isteri Nabi hak paling cantik berdasarkan keterangan di dalam hadis Nabi SAW ialah Safiyah binti Huyai yang asalnya keturunan Yahudi. Nak sebut Safiyah binti Huyai, pergi sebut Zainab binti Jahsyin. Zainab pun isteri Nabi juga, cantik juga, tapi Safiyah lagi cantik. Tapi masa duk bercakap tu, nak sebut Safiyah, pergi sebut Zainab binti Jahsyin. Hak dengar ni 500 orang dengar, dia pun tak tahu hak mana cantik. Dia dengar ustaz kata betul ya. Tapi dalam 500 tu ada seorang, mana pula dia kata Zainab mai ikut mana, Safiyah dia kata. Apa? Bacalah dulu lain kali. Sedangkan benda tu berlaku pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia. Kadang-kadang bila bercakap dia duk laju ni, terbabas sikit. Selagi mana keterbabasan itu berlaku bukan dalam perkara yang merosakkan akidah, tapi dalam soal-soal yang kita sebut tadi dan sebagainya, itu adalah kelemahan manusia. Tak perlu pun di-highlight. Apatah lagi highlight dengan tujuan nak menghina kawan yang buat salah. Itu sangat salah. Demikianlah yang dikatakan Islam itu cantik, tetapi kita menyalahgunakan kecantikan Islam itu dengan kita timbul satu suasana tidak tenteram di dalam masyarakat apabila kita saling menyalahkan satu sama lain. Ada orang hantar mai dekat saya satu karikatur, gambar kartun. Satu orang duduk balik ni, satu orang duduk balik ni. Depan mereka tulis atas tanah tu tulis nombor 6. Seorang duduk balik sana, seorang duduk balik sini, tulis nombor 6. Kawan yang duduk balik ni, dia tengok, dia kata 6. Kawan yang duduk balik ni, tengok benda tu juga, dia kata apa? 9. 6 betul ke 9 betul? Dua-dua betul. Hang tengok ke angle mana? Kalau hang tengok angle ini 6 betul ke hang? Tapi dia tengok angle sana 9 betul kat dia. Jadi kadang-kadang satu-satu isu yang berbangkit di dalam masyarakat ini bukan soal siapa betul siapa salah, tapi soalnya masing-masing mengambil angle mana melihat isu itu. Bertolak ansurlah, berlapang dadalah. Mudah-mudahan benda-benda itu akan merapatkan lagi hubungan di antara sesama kita orang Islam. Orang Islam penat dah dengan bergaduh ni. Lagi kita bergaduh, lagi teruk kita kena himpit dalam dunia ni. It's a time untuk orang Islam cari jalan, duduk, bincang macam mana kita nak mengurangkan pergeseran. Kalau satu pihak rasa dia buat salah, dalam perbincangan hati ke hati ni, dia mengaku kesalahan dia. Pasal apa? Sebaik-baik orang yang buat salah itu ialah orang yang bertaubat. Dan pihak yang menegur pun biarlah beradab, kerana teguran yang beradab lebih membawa kebaikan daripada teguran yang membinasakan. Yang menegur biar kena cara, yang ditegur juga berlapang dada. Dia seorang ilmuwan yang bijak, menghuraikanlah, menghuraikan ilmu pengetahuan. Di sebelah Penang, Kedah dan Perlis, beliau amat dikenali lah. Golongan remaja, orang dewasa dan seluruh lapisan masyarakat menyenangi cara pengajaran beliau.